Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ini gerak gempur sirah set 1 kita akan sambung daripada soalan 31 hinggalah soalan 65. Dia bukan 65 sebab dia bahagian B dia tu adalah subjektif. Dia tak jadi 65. Dia terbahagi macam tu lah. Dia sampai soalan 1 sampai 40. Lepas tu dia terus masuk bahagian B untuk subjektif. Macam ni. Dia tak jadi sampai soalan 65 pun. Okey. Macam tu lah. 40. Dah Ustaz. Ya, Ustaz tengok ni. Bila masuk B1 ni, dia dah tak jadi soalan sambungan. Dia terus jadi soalan yang baru macam ni. Macam tu. Okey. Apa dia? Kejap. Dah buka dah. Boleh? Okey, cantik. Jom kita teruskan kita punya soalan. Okey, soalan yang pertama. Dia suruh tandakan betul atau salah dekat sini. Ya, bisa keluarkan warna hijau lah. Kecil pula. Besar sikit. Ni dia. Okey. Osman bin Affan adalah ketua hijrah ke Habsyah kali pertama. Betul ke salah? Betul. Ya, baguslah. Betul. Itu semua ada dalam soalan kawan saya. Jadi itu semua ada. Jadi dia dah buat. Cikgu dia memang bagi soalan peksa. Jadi dia dah buat dah ni sebenarnya. Okey, baguslah. Okey, jadinya hijrah ke dalam peristiwa Islam ataupun dalam sirah Islam, dia ada hijrah ke Habsyah kali pertama. Kemudian ada hijrah ke Habsyah kali kedua. Kemudian yang kali ketiga ni adalah hijrah ke Madinah. Macam tu. Tapi Ustaz, yang kawan saya buat tu Ustaz bukan peksa. Itu memang kerja dia. Oh, memang kerja dia. Kerja dia tapi sama soalan peksa. Itulah cikgu. Okey, soalan yang ke-32. Tempat Rasulullah SAW bersembunyi daripada pihak musuh di Gua Hira. Betul ke salah? Kan Rasulullah nak berhijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah dikejar oleh kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar di gua apa namanya? Adakah Gua Hira nama dia? Salah. Apa nama dia? Gua apa? Gua Sur. Ya, benar. Baguslah. Gua Sur jawapannya. Okey. Nombor 33. Tujuan Rasulullah berhijrah ke Madinah untuk berdakwah. Betul ke salah? Untuk apa berdakwah? Sebarkan agama Islam. Betul. Ya, betul. Okey, kemudian yang seterusnya, perjanjian Aqabah yang kedua diadakan di Madinah. Betul ke salah? Perjanjian Aqabah. Salah. Ya, betul salah. Mana mouse Ustaz? Oh, hilang. Ni dia. Okey. Yang kelima. Nanti Ustaz akan cerita apa perjanjian Aqabah ni. Okey, kemudian Ali bin Abi Talib tidur di katil Rasulullah pada malam hijrah ke Madinah. Betul ke salah? Betul. Jadi ketika Rasulullah keluar daripada rumah bersama Sayyidina Abu Bakar tu, siapa yang gantikan tempat tidur Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Dan waktu itu Sayyidina Ali kecil lagi. Umurnya baru 9 ke 10 tahun macam tu lah. Okey, seterusnya nombor 36. Nama Yathrib ditukar kepada Madinah. Betul ke? Dulu Madinah ni namanya Yathrib. Kemudian ditukar daripada Yathrib tu ditukar kepada Madinah. Betul ke salah? Betul jawapannya. Tapi kat sini awak kena tulis ba ta waw lam tau. Betul. Dekat atas ni dia suruh tanda right, tanda panggah. Dekat bawah ni dia suruh tulis. Betul ke salah? Jadi awak kena baca betul-betul nanti masa periksa, okey? InsyaAllah. Takut kalau awak tanda betul macam tu, dia bagi markah betul. Tapi dia potong markah awak separuh mungkin. Sebab awak tak ikut arahan dia. Kan? Jadi kena hati-hati. Okey, yang kedua. Orang Muhajirin adalah orang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah. Betul ke salah? Muhajirin. Salah. Betul. Salah. Kalau Ustaz jadi jawapannya salah lah. Okey, salah. Kena tulis salah. Okey, kenapa salah? Kalau awak tengok dekat sini, Muhajirin asalnya adalah perkataan daripada hajarah sebenarnya, hijrah. Ataupun kita boleh terus dah, hijrah. Kan? Hijrah. Jadi orang yang berhijrah itu dinamakan Muhajirin.
Siapa yang berhijrah? Adalah orang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Dinamakan muhajirin. Kemudian adalah satu lagi iaitu Ansar. Ansar tu apa pula? Adalah orang yang berada di Madinah. Muhajirin dan Ansar. Macam tu. Okey, seterusnya yang ke-38. Orang-orang Ansar, baru cakap. Orang-orang Ansar terdiri daripada suku Aus dan Khazraj. Betul ke salah? Salah. Betul. Betul. Yang ni betul. Ustaz, right je lah tapi awak kena tulis betul tau. Okey. Yang ke-39. Orang-orang Ansar, lagi sekali, tidak menerima kedatangan orang-orang Muhajirin. Betul ke salah? Lah. Salah. Sebab apa? Orang Ansar ni, yang di Madinah ni, bila orang Muhajirin daripada Mekah ni datang, berhijrah, mereka sambut dengan sangat baik sebenarnya. Itu yang betul. Yang ke-40. Orang-orang Ansar ialah penduduk Madinah. Betul ke salah? Betul. Baru je cakap tadi kan? Betul. Orang-orang Ansar tu adalah orang yang di Madinah. Okay, jadi macam ni. Sini adalah Mekah contoh. Kemudian pergi ke Madinah. Ini adalah Madinah. Kita buat petak ke macam ni? Ini buat tiga segi lah. Ini Madinah. Ini Mekah. Jadi orang yang daripada Mekah ini, Ustaz guna lain, hijau cair. Orang yang daripada Mekah pergi ke Madinah, hijrahlah dinamakan. Berhijrah ke Madinah, mereka digelar muhajirin. Orang yang berada di Madinah ini, dinamakan Ansar. Mana Ansar? Ini dia Ansar. Ini perkataan Ansar. Ini apa? Ini adalah muhajirin ni tadi. Macam ni. Okey, jadi itulah gelaran mereka. Okey, seterusnya kita tengok soalan B1. Muka surat seterusnya. Kita tengok. Ini dia. Okey, muka surat 31 ini dia bagi dalam bentuk petikan. Jadi kena baca petikan, kemudian kena jawab. Okay, Ustaz bacakan petikan dia. Ustaz zoom lagi sikit lah bagi nampak. Okey. Wahyu ialah pengajaran Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama diturunkan pada 17 Ramadan di Gua Hira. Ianya diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ayat pertama yang diturunkan ialah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iaitu ayat 1 surah Al-Alaq. Selepas peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW telah rasmi menjadi Rasul. Jadi daripada petikan ini, awak kena jawab dia punya soalan dekat bawah ni. Okay, kita tengok sama-sama. Nanti Ustaz kena tukar mouse lah. Cursor ni sebab tak nampak. Okey, dia tanya, apakah maksud wahyu? Jadi kita dah tengok kat sini yang pertama sekali. Wahyu ialah apa? Pengajaran Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini jawapan dia. Tulislah dekat sini. Ustaz pun dah tuliskan. Terbaiklah Ustaz. Puji diri sendiri. Wahyu ialah pengajaran Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Okey? Okey, seterusnya nombor 2. Kalisha makan apa tu sedapnya. Kita tu ada kunyah tu. ASMR. Di manakah wahyu pertama diturunkan? Jadi kat mana wahyu pertama yang diturunkan? Dah ada dekat atas ni juga. Kena cari. Jadi kat mana? Ya, di sini. Di Gua Hira. Ni wahyu pertama diturunkan pada 17 Ramadan di Gua Hira. Jadi awak pun kena jawablah di Gua Hira. Cuma cara jawapan awak sebenarnya mana ni? Macam ni. Okey, cara jawapan awak jangan terus tulis di Gua Hira macam tu sahaja. Kalau lebih eloknya awak kena macam wahyu pertama diturunkan di Gua Hira. Tulis macam tu. Contohnya dia kata, apakah maksud wahyu? Awak pun terus tulis pengajaran Allah yang disampaikan. Betul. Tak ada masalah. Cuma kena biasakan tulis penuh tau. Awak pun kena tulis. Maksud wahyu ialah pengajaran Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Macam tu. Awak kena sahaja sikit soalan dia ni. Jadi maksudnya, maksud wahyu ialah apa macam tu. Kalau kat sini, di manakah wahyu pertama diturunkan? Awak pun tulis wahyu pertama diturunkan di mana macam tu. Awak kena sahaja sikit soalan tu. Barulah nampak jawapan tu lebih padat lah. Okey.
Soalan yang ketiga, siapakah yang menyampaikan wahyu tersebut? Cuba tengok dalam petikan. Siapa? Siapa boleh jawab? Siapa yang sampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Betul. Malaikat Jibril. Baguslah. Okay, jadi kat sini jawapannya adalah Malaikat Jibril. Allah. Saya salah tekan je. Ini dia. Ustaz dah tuliskan dah. Malaikat Jibril. Ini dia. Okey. Yang keempat. Tulis ayat pertama yang diturunkan. Jadi dalam ni pun dah ada sebenarnya. Awak salin balik je. Iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah ayat pertama ataupun wahyu yang pertama lah. Untuk wahyu pertama, ayat dia pertama ini dia. Surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, nak screenshot ke? Ke tak payah? Ni dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Kita pergi soalan seterusnya. B2. Okey, alamak dah nampak jawapan tu. Okey, B2. Sambungan tadi. Apakah yang berlaku selepas turunnya ayat di atas? Jadi, bila berlakunya turunnya wahyu, Malaikat Jibril pun sampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama iaitu surah Al-Alaq daripada ayat 1 hinggalah ayat 5. Maka di situ apa terjadi selepasnya? Ada dekat dia punya petikan juga, iaitu apa dia? Kat sini, kat atas ni. Dia lari-lari lah ni. Ni. Selepas peristiwa itu, Nabi Muhammad, ni dia. Nabi Muhammad SAW telah rasmi menjadi Rasul. Maka dekat situ, Nabi Muhammad secara rasminya menjadi pesuruh Allah, iaitu Rasulullah SAW. Okey, kita sambung balik. Tadi kita nak tulis balik kan? Ada B2. Ini dia. B2. Kita pun tulis jawapan dia. Iaitu menjadi Rasul. Ini dia. Okey, kita bagi soalan seterusnya. Soalan yang seterusnya, dia tanya tentang mukjizat. Untuk mukjizat, ada dua jenis mukjizat tau. Mukjizat ni apa? Mukjizat ni adalah satu perkara luar biasa yang berlaku kepada Rasulullah ataupun kepada para nabi dan rasul yang Allah izinkan berlaku ke atasnya. Macam tu. Sebagai contoh, mukjizat apa? Mukjizat sebagai contoh peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu Nabi Muhammad diangkat ke langit untuk mendapat perintah solat. Kemudian apa lagi mukjizat? Mukjizat, contoh lagi mukjizat adalah bulan terbelah dua. Pernah dengar peristiwa itu? Kemudian apa lagi? Keluarnya air di celah-celah jari Nabi Muhammad SAW. Itu juga mukjizat. Tapi mukjizat ini terbahagi kepada dua jenis. Okey, jadi jenis yang pertama, apa rasa awak rasalah. Jenis ataupun bahagian dah ni kan. Bahagian yang pertama ini dinamakan sebagai mukjizat maknawi. Ini dia, mukjizat maknawi. Boleh tulis dekat awak punya jawapan. Mukjizat maknawi ni apa? Mukjizat maknawi ni adalah mukjizat yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Okey, jadi Ustaz tanya Haizuran, adakah kita nampak berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj tu? Tak. Kita tak nampak. Rasulullah SAW yang ceritakan kepada masyarakat ketika waktu, masyarakat Arab ketika pada waktu itu. Jadi perkara itu tak dilihat oleh masyarakat, tak dilihat oleh manusia, tak dilihat oleh kita. Tetapi perkara itu adalah perkara mukjizat yang wajib kita beriman, wajib kita percaya. Ustaz, ada yang cakap Nabi Muhammad gila kan? Dan waktu itu ketika Rasulullah cerita kepada masyarakat Arab, semua kata perkara itu tak betul. Dan ada yang katakan Rasulullah bercakap bohong. Kemudian siapa yang membenarkan, siapa yang mempercayai apa yang Rasulullah kata tu adalah sahabat Rasulullah, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar ni digelar As-Siddiq. As-Siddiq ni maksudnya yang membenarkan. Ketika waktu itu ramai orang yang tidak mempercayai, kemudian ramai orang yang membantah, kemudian ramai yang kata Rasulullah macam ni, sampaikan ada yang maki, ada yang keji Rasulullah waktu itu, tetapi yang membela Rasulullah waktu itu adalah Sayyidina Abu Bakar.
Dia yang membenarkan segala kata-kata Rasulullah ketika waktu itu. Macam tu. Okey, itu mukjizat maknawi yang kita tak boleh nampak. Jadi contohnya apa? Contohnya ini dia, Ustaz dah tuliskan. Antaranya adalah Isra' dan Mi'raj. Al-Quran. Yelah, Al-Quran. Okey. Kemudian yang kedua, iaitu mukjizat hissi. Mukjizat hissi ni apa? Mukjizat hissi ni adalah yang kita nampak. Berlakunya mukjizat itu kita nampak. Maksudnya apa? Maksudnya ketika berlakunya peristiwa ataupun mukjizat itu, kita nampak dengan mata kasar kita. Sebagai contoh, apa dia? Iaitu air keluar dari celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dan ketika itu kita nampaklah berlakunya. Kenapa Al-Quran ni kita tak nampak? Al-Quran kan kita nampak ni. Tak, maksudnya dekat sini adalah ketika penyampaian. Ketika Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, iaitu Al-Quran ni lah mukjizat ni. Maka ketika itu adakah kita nampak? Tidak nampak. Itu adalah mukjizat maknawi. Jadi ini contoh dia. Okey, selesai dekat situ. Okey, yang kedua ni pula bawah ni. Dua cara dakwah Rasulullah. Jadi macam mana cara dakwah Rasulullah? Siapa boleh jawab? Ada dua cara je. Masa tu 3 tahun Rasulullah buat dakwah secara ni. Lepas tu dapat perintah daripada Allah, Rasulullah buat pula dakwah secara ni. Apa tu? Secara apa? Ustaz bagi satulah jawapan. Yang pertama adalah secara sulit. Jadi kalau yang kedua apa? Rasa-rasalah. Cuba. Siapa-siapa? Talisha dah hilang dah. Tinggal kerusi je tu. Mana orang tu? Okey. Yang kedua Ustaz bagi jawapan lah. Yang kedua adalah secara terbuka. Maksudnya secara sulit ni adalah secara sembunyi. Dah ada pula kan Isyak. Secara sulit ni maksudnya secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya Rasulullah sebarkan dakwah, ajar agama Islam kepada orang yang terdekat sahaja. Kepada ahli keluarga, kepada saudara mara. Di mana? Di rumah Al-Arqam ataupun Darul Arqam. Kemudian setelah mendapat perintah daripada Allah, maka Rasulullah pun sebarkan dakwah secara terbuka. Maksud terbuka ni apa? Rasulullah sebarkan dakwah kepada semua masyarakat Arab ketika waktu itu. Macam mana berlakunya? Rasulullah naik ke Bukit Safa waktu itu, kemudian Rasulullah pun nyatakan tentang Islam. Kan? Itulah dia. Okey, selesai kat sini. Nak screenshot ke? Ustaz kecilkan sikit. Ustaz bagi sinilah. Okey. Ada. Kat atas ni tak dapat. Cuba kecil lagi. Boleh lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, selesai. Okey, seterusnya kita pergi kepada B3 pula. B3 ni Ustaz belum tuliskan lagi ni. Jadi kita kena buat sama-sama lah. Berikan pengertian Al-Quran. Jadi apa pengertian Al-Quran? Jadi kita buat sama-sama, iaitu kalamullah. Ini YouTube apa? Ustaz tak tukar lagi. Betul lah. Ni dia. Kalamullah. Ya Allah. Sini. Ini pengertian Al-Quran adalah kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau salah eja bagi tahu Ustaz kadang-kadang Ustaz tak perasan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengandungi segala panduan, mengandungi segala panduan hidup yang lengkap. Hidup yang lengkap. Kemudian kat sini jadi besar pula sebab tu kecil. Terpelihara kesucian hingga hari kiamat.
terpelihara kesucian. Bukan Ustaz dah kebawahkan. Kesucian hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Ini dia. Okey, ini jawapan dia. Dia Ustaz besarkan dah. Di saiz ni sebenarnya 16. Warna kuning Okey. Nombor 4, tuliskan 2 keistimewaan Al-Quran. Jadi apa keistimewaan Al-Quran? Adakah Al-Quran ini akan tiada ataupun akan binasa? Maksudnya Al-Quran ini boleh lupus pada waktu sekarang ni? Tidak. Al-Quran ini adalah sifatnya terpelihara sehingga hari kiamat. Al-Quran ini tak akan berubah ayat dia. Al-Quran ini tak boleh orang nak ubah ayat dia. Dia terpelihara. Kerana apa? Ianya adalah mukjizat. Okey. Jadi jawapannya Al-Quran. Apa dia tadi? Terpelihara sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat. Ini dia. Boleh terus salin. Okey. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah Al-Quran ini adalah syifa. Okey. Al-Quran ini adalah syifa. Syifa ni maksudnya apa? Syifa ni adalah penyembuh kepada penyakit. Al-Quran adalah penawar dan ubat. Adalah penawar dan ubat kepada penyakit. Kepada penyakit. Itu dia. Okey. Soalan seterusnya ni Ustaz naikkan sikit je. Senaraikan 2 tempat penghijraan orang Islam pada zaman Rasulullah. Mana ni? 2 tempat. Tadi Ustaz dah cakap dah kat mana. Ada kali pertama, kali kedua, kemudian seterusnya di mana. Yang pertama di mana? Di mana? Di Habsyah. Di Habsyah ni ada hijrah kali pertama dan hijrah kali kedua. Kemudian seterusnya di mana? Seterusnya adalah di Madinah. Madinah. Ya, bagus. Bagus, tahniah. Terima kasih respon. Kalau tak sunyi, Ustaz seorang kat sini. Okey, seterusnya soalan 3. Ini adalah berdasarkan petikan juga macam tadi. Okey, Ustaz baca. Isra' ialah perjalanan malam Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Mi'raj pula ialah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, iaitu ke langit yang tinggi. Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab, setahun sebelum hijrah, bersamaan 621 Masihi. Sebelum peristiwa tersebut, dada Rasulullah SAW telah dibelah oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk disucikan hati baginda dengan air Zam-Zam bagi membuang ketulan hitam. Kemudian diisi dengan hikmah ilmu dan iman ke dalam dada Rasulullah SAW. Okay, jadi itu petikan dia. Dan kita tengok soalan. Soalan ada dekat sebelah. Soalan. Ya. Apa dia, Afif? Hikmah ilmu tu apa? Hikmah ilmu tu maksudnya dengan pengetahuan lah. Hikmah ni kebaikan. Hikmah ni adalah kebaikan.
Hikmah ilmu adalah kebaikan dalam bentuk ilmu. Maksudnya kebaikan, dimasukkan segala kebaikan ke dalam hati Nabi. Macam tu. Kemudian dimasukkan juga iman. Macam tu. Dan dibuang segala ataupun membuang ketulan hitam tu lah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada B4. Dan habis ni juga. Okey. Kita tengok dekat sini. Apakah pengertian Isra? Kat sini. Apakah pengertian Isra? Kan dah ada tadi kan? Iaitu daripada mana? Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari, kita tengok balik petikan. Iaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itulah yang dimaksudkan dengan Isra. Ini dia Isra. Perjalanan malam Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Ini dia. Okey, Ustaz tak tuliskan tapi Ustaz screenshot. Ustaz screenshot kat sini. Ustaz ambil. Ini dia. Ambil kat sini. Kalau nak tuliskan lama pula kan. Mana tak keluar pun. Alamak dia tak keluar lah. Hanya B4. Alamak kena cari. Kat picture kot. Screenshot. Wait on my files. Save picture. Biasa dia keluar. Tapi itulah jawapan dia. Kejap Ustaz ke bawah kan sekejap. Itu dia akan keluar. Salah. Sekejap Nanti Ustaz buka balik. Bila tak hubung Ustaz pun lag juga sikit. Oh macam tu pula. Sudah, entahlah manalah. Jadi inilah dia Ustaz dah. Nak tulis ke? Ustaz nak tulis ke? Nak tulis tak? Ke tak payah? Tak payah. Tak payah lah Tak payah. Okey. Jadi tak payah tulis, senang sikit. Kita boleh terus bincang. Okey, jadi ini jawapannya kita dah ambil tadi. Iaitu di mana? Iaitu di atas ni tadi. Ini perjalanan malam Rasulullah. Okey, kita tengok pula soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya adalah, ke manakah Rasulullah SAW di-mi'rajkan? Jadi kat sini sebenarnya dia nak tanya, mi'raj ni apa? Jadi kat sini, ke manakah Rasulullah di-mi'rajkan? Adalah ke Sidratul Muntaha. Iaitu daripada sini. Awak boleh ambil jawapannya daripada ni. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni apa? Ialah langit yang tertinggi. Itu dia. Okey, seterusnya. Kita ambil lagi soalan. Apa dia? Soalan seterusnya. Bilakah berlakunya peristiwa Isra'? Ini dia. Bilakah berlakunya peristiwa Isra'? Iaitu pada 27 apa kali Syah? Ramadan ke Rejab? Ayuk kali Syah. 27 Rejab, setahun sebelum hijrah bersamaan dengan 621 Masihi. Ini dia, 27 Rejab. Okey? Okey, seterusnya kita tengok lagi, iaitu soalan seterusnya. Tulis 2 nama malaikat yang membelah dada Rasulullah. Siapa malaikat tu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Betul, bagus Afif. Tahniah, terbaik Afif. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ini dia kat sini. Okey, seterusnya pergi lagi dekat sini. Iaitu tulis 2 nama ini dah. Gini dia. Okey, ni soalan yang baru. Jawab semua soalan. Berikan 2 tempat berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apa 2 tempat? Oh, ni sama jugalah. Ni dalam petikan juga. Jadi 2 tempat berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj apa dia? Masjidil Haram boleh, Masjidil Aqsa pun boleh. Kita ambil 2. Jadi jawapannya ada dekat atas ni. Ni tadi. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ambillah kat situ. Okey, ni pendek Ustaz rasa Ustaz boleh tulis. Ni Ustaz tulis lah.
Okey, ni Ustaz tuliskan. Masjidil Haram. Kemudian lagi satu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ini dia. Okey, selesai Pergi sini, Ustaz highlightkan kuning. Okey. Dan last sekali, alhamdulillah, ni yang terakhir sekali. Okey, iaitu di sini dia. Berikan pengertian Isra'. Alamak, ini yang tadi juga soalan sama diulang kan? Okey, jadi kita dah tahu dah ambil kat mana. Ambil lah ni tadi. Isra' ialah perjalanan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia nak pengertian Mi'raj. Mi'raj ini dia. Kita highlightkan lah juga. Kita highlightkan warna biru pula. Jadi awak tahu. Ini dia ulang balik soalan dia. Sama je. Mi'raj ni pula. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu dia Okey. Seterusnya kita tengok lagi soalan dia. Apa lagi soalan dia? Soalan ni dah settle. Mi'raj dah, Isra' dah. Isra' daripada mana? Isra' adalah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj pula adalah daripada daripada mana tadi? Allahu Akbar. Daripada daripada Masjidil Aqsa. Yalah. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Allah. Ni dia. Kemudian terusnya daripada sini, daripada Masjidil Aqsa, naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Bukan macam ni lah. Tak Ustaz Bandam. Macam ni lah. Okay. Kita buat anak panah ke atas dah. Jadi kita faham. Jadi daripada Masjidil Aqsa naik ke langit. Yang ini langit yang tertinggi. Sidratul Muntaha. Okey, seterusnya. Ini tak ada dalam petikan. Nabi yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi siapa? Dia nak tengok, dia nak tanya langit pertama dengan Nabi siapa yang Rasulullah jumpa? Siapa boleh jawab? Rasulullah jumpa siapa dekat langit yang pertama ni? Nabi siapa? Iaitu Nabi Adam alaihi salam. Oh, baguslah. Lama. Terbaik. Pertama Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam. Baguslah Izzulan. Bagus. Okey, seterusnya yang kedua, langit ketujuh. Jumpa dengan Nabi siapa? Ibrahim. Betul. Nabi Ibrahim. Itu dia Nabi Ibrahim alaihi salam. Kejap alaihi salam. Alaihi salam. Ini dia. Ustaz highlightkan warna kuning lah. Ini dia. Okey. Dah azan dah. Tulis dua gambaran peristiwa yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra' dan Mi'raj. Jadi apa yang Rasulullah nampak? Gambaran apa yang nampak orang kat neraka. Lagi? Dengan orang kat syurga. Okey. Hampir tepat tapi kurang tepat jawapan itu. Okey, gambaran yang dilihat oleh Rasulullah adalah Rasulullah melihat orang yang sedang menuai, kemudian dia terus dapat hasil. Sebagai contoh, kita menuai pokok jagung dan terus ada hasil, keluar biji jagung tu, kita terus menuai hasil. Itu yang Rasulullah nampak gambaran dia. Jadi Rasulullah nampak apa? Yang pertama, kita boleh tulis kat sini, sekumpulan manusia yang menanam dan menuai pada hari yang sama. Okey, azan. Jadi Ustaz tulis. Okey, kita berhenti 2 minit sekejap. Ustaz tuliskan jawapan
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Oh, Ustaz ni kan salah rekod tau. Ustaz patutnya rekod Google Meet, bukannya Ustaz rekod Ustaz punya slide ni. Alamak, silap, tak apalah. Nanti Ustaz upload je lah, mana yang dapat mana lah. Okey, jadinya ini dia gambaran yang dilihat oleh Rasulullah SAW sewaktu naik ke langit, iaitu Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah melihat yang pertama adalah sekumpulan manusia yang menanam, dia tanam, kemudian dia menuai pada hari yang sama. Maksudnya apa? Contoh jadi Ustaz bagi tahu, iaitu contohlah awak menuai sesuatu, awak tanam pokok jagung dan kemudian dia berbuah dan kita boleh petik buah tu dalam masa yang sama. Jadinya ini adalah gambaran apa? Gambaran kepada orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sebagai contoh, kita banyak infak, kita banyak sedekah, kita banyak derma kan. Kita banyak beri kepada orang lain. Harta kita ni kita belanja kepada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di akhirat gambarannya adalah kita menuai, kita menuai, kemudian kita menanam, kemudian kita menuai hasil. Itulah dia. Kemudian gambaran yang kedua adalah Rasulullah melihat sekumpulan manusia, dia pecahkan kepala dia sendiri. Cuba kita bayangkan kita pecahkan kepala kita sekarang. Agak-agaklah berdarah tak? Boleh mati tak? Boleh. Dan itulah gambaran yang dilihat oleh Rasulullah sewaktu Rasulullah naik ke langit yang tertinggi. Iaitu gambaran ini adalah gambaran kepada orang yang meninggalkan solat. Jadi di akhirat itu balasannya apa adalah balasan orang yang meninggalkan solat, dia akan memecahkan kepalanya sendiri. Kerana apa? Solat ni perintah Allah, solat ni wajib. Betul tak? Jadi azabnya amatlah pedih, perit. Okey, itu sahaja. Dah habis dah kita punya UPKK gerak gempur kesemuanya. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada hari Selasa nanti kita boleh mulakan balik set 2, iaitu dengan apa hari tu kita mulakan adab kan? Kita mulakan dengan adab. Jadi kita akan kembali semula kepada adab set 2 pula. Okey? InsyaAllah. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, ada? Tak ada. Oh, tak ada. Okey, tak ada soalan. Nanti insya-Allah malam ni Ustaz akan siapkan jadual giliran awak. Jadinya esok kita akan mula periksa untuk ujian lisan.